Ya, sebagai permulaan kerana kita ni berada dalam bulan Rajab. Datuk Mufti, kita berada dalam bulan Rajab. Selalunya kalau masuk bulan Rajab ni, ada sahaja sebaran-sebaran di dalam media sosial, macam-macam pelbagai fadilat-fadilat yang diceritakan. Ada yang sahih, ada yang tak sahih, tetapi kebanyakannya tak sahih. Kita kata kebanyakan, sebagai contoh, puasa awal Rajab, puasa 3 hari pertama bulan Rajab dapat fadilat sekian dan sekian, dengan fadilat yang luar biasa. Dan antaranya pula ada yang menyebut bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyampaikan berita tentang bulan Rajab, maka dia akan diharamkan daripada api neraka. Dan disandarkan ucapan tersebut kepada Nabi SAW. Jadi pandangan Datuk Mufti, apakah status hadis ini, dan adakah di sana amalan-amalan yang sahih daripada Nabi SAW untuk kita amalkan supaya kita mendapat kebaikan dan keberkatan bulan Rajab. Dipersilakan sahib bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dikasihi Al-Fadhil Ustaz Hanafi selaku pengurusi atau moderator. Di pejabat saya selalu duduk melawak, kadang-kadang saya panggil dia Maliki, kadang-kadang Hambali, dia Hanafi. Yang dikasihi Tuan Imam dan Jawatankuasa dan juga timbalan saya Fadil Ustaz Tajuk Urus, yang mungkin sebahagian di sini lagi tak pernah main lah dalam ni. Ustaz Tajul yang ada di depan ni timbalan mufti, orang Kelantan tapi mai bekerja di JAKIM dan mai jadi timbalan mufti di sini, dan dulu bertugas di pejabat mufti wilayah. Semua penduduk Tambun Tulang ni, lama memang saya tak main sini. Masjid ni istimewa sebab dia, masjid ni nama Masjid Ibnu Taimiyah. Dan tuan ataupun tokoh yang duduk di sini pun dah pergi jadi menteri di Kuala Lumpur lah. Jadi lama juga tidak jalan ke sini, dan ini alhamdulillah peluang ni berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Saya jawab soalan yang dikemukakan oleh Ustaz Hanafi tadi. Yang pertama, kita tahu bahawasanya kita kena jelas dulu. Bulan, hari, siapa yang cipta? Allah Azza wa Jalla. Allah memilih bulan dan dia memilih hari, dia memilih tempat. Kemudian dia memberikan kebaikan, kelebihan pada sebahagian tempat, dia memberikan kelebihan kepada sebahagian bulan, dia memberikan kelebihan kepada sebahagian hari. Bukan kelebihan hari itu, tapi kelebihan yang diberi oleh Allah. Ini selalu saya ulang nak bagi kita faham asas ini. Mekah, Madinah, Tambun Tulang, semuanya bumi Allah Ta'ala belaka. Tapi lebih Mekah dengan Madinah sebab apa? Sebab Allah dah limpahkan keberkatan kepadanya melebihi tempat yang lain. Itu saja. Dari segi bumi Allah, bumi Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu mencipta apa yang dikehendaki dan dia memilihnya. Dia memilihnya. Dia pilih Ramadan lebih pada Syaban. Dia pilih Ramadan lebih pada Rejab, lebih pada bulan-bulan yang lain. Dia pilih. Tapi bulan-bulan itu juga semuanya milik siapa? Milik dia. Dia memilih hari Jumaat lebih pada hari yang lain, bukan kerana powernya hari Jumaat tu. Dia pilih. Dia limpahkan kurnia. Dia memilih malam Lailatul Qadar lebih pada malam-malam yang lain. Dia pilih. Kalau kita nak cari kelebihan bulan tu sendiri, tak ada lah. Kelebihan yang ada, kelebihan yang Allah kurniakan pada bulan berkenaan. Itu dulu kita kena faham. Kalau kita faham yang itu, kita boleh faham asas-asas yang lain. Jadi kelebihan ni, bulan tu sendiri ke Allah bagi? Allah bagi. Bila Allah bagi, kita tak tahu Allah bagi ke tak, melainkan Allah kena bagi tahu. Kita tak boleh kata hari ni
tadi saya tengok video mana ustaz pun dia habaq kata pondok dia lebih sebab Nabi mai. Pondok dia di Kelantan. Oi, kalut dia tu. Mai anak murid dia semayang malam ke apa, tengok Nabi duduk semayang. Oi. Kalut kalau semua orang boleh buat dakwaan macam tu. Nabi SAW, Allah dan Nabi SAW sumber. Kalau baginda bagi tahu Allah bagi tahu dalam Quran, baginda bagi tahu dalam sunnah yang sahih, maka kita terima kelebihan tu. Kerana dia yang nak bagi. Kok sama-sama kita pakat, kita pakat bagi jadi bulan Rejab jadi hebat. Tak boleh. Tak boleh, kerana Allah yang boleh bagi. Bila kita cek, kita semak, kita tidak dapati hadis yang sahih tentang amalan-amalan tertentu di bulan Rejab, secara ucapan Rejab tu, yang mana Nabi kata bulan Rejab ni kau buatlah ini, tak ada. Ada tetapi tidak sabit. Macam tadi Ustaz Hanafi sebut apa? Man yubarik bi syahril Rajab, siapa yang memberikan macam tahniah lah kan, dengan syahril Rajab takkan masuk neraka kan, lan tamassahun nar, berbagai-bagai lafaz. Inilah aslalah, tak ada asal, tak ada dalam kitab-kitab mana hadis kita cari hadis ni. Depa buat syok-syok kot, dah benda ni bahaya. Nabi larang, Nabi larang hal ini kan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta pada aku dengan sengaja, siap tempat duduk dalam api neraka. Okey, tak apa. Tapi bulan Rejab ni tak ada langsung ke kelebihan dia? Ada. Pasal apa dia ada? Sebab dia salah satu daripada bulan-bulan haram. Kan? Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah kata bulan di sisi Allah 12. Itu di dalam kitab Allah pada hari penciptaan langit dan bumi. Daripada yang 12 itu 4 yang haram. Apa dia 4 yang haram tu? Bulan apa bulan haram? Cuba tolong kira. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Arba'atun hurum. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Salasun mutawaliyat. Nabi kata dalam hadis, 3 yang berturut-turut. Kemudian Rajab, ma baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadi dan Sya'ban. Yang ni dia skip. Dia kata Rajab Mudhar. Mudhar ni kaum Mudhar. Mudhar ni kabilah Arab. Ada panjang sejarah Mudhar, kalau saya cerita tu jadi panjang lagi habis. Tapi yang pentingnya Allah kata fala tadhlimu fihinna anfusakum. Pada bulan-bulan haram jangan kamu zalimi diri kamu. Maksudnya buat dosa bulan haram ni dosa banyak. Berzina bulan lain pun dosa, berzina bulan haram lagi banyak dosa. Buat zalim kat orang bulan lain pun dosa, buat zalim kat orang pada bulan-bulan haram lagi besar dosa. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram. Wahai orang beriman, jangan kamu menghalalkan, jangan violate, jangan kamu menghalalkan, yakni buat cemar syiar-syiar Allah dan bulan-bulan haram. Dan bulan haram jangan. Para ulama mereka menyimpulkan bahawasanya jika sekiranya buat dosa jadi berlipat kali ganda pada bulan haram, buat pahala berlipat tak? Logiknya berlipat. Pasal bulan ni dihormati, syairullah dihormati. Dengan itu mereka menyatakan amalan pada bulan-bulan haram termasuk bulan Rejab ni, jika kita amal, kita puasa yang Nabi ajar, Isnin Khamis ke, puasa Daud ke, kita sembahyang sunat, kita sedekah, kita apa pada bulan Rejab, pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, pada bulan Muharram, mudah-mudahan pahalanya akan berlipat kali ganda. Maka bila masuk bulan Rejab ni, kita pun tingkatkanlah amalan kita, kerana itu semua disebut di dalam hadis. Ada sebahagian riwayat Nabi kata puasa pada bulan haram, walaupun ia dhaif, disebut oleh Abu Dawud di dalam sunannya, tetapi ia menguatkan konsep umum
yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Wallahu taala alam.